Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah ajaran Al-Yazidiyah. Ajaran ini lebih bersifat satu agama baru, bukan satu firqah. Dia lebih berbentuk satu agama yang direka. Memang sesat nak, sebabnya pada kita Islam tadi betul, lain pada Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Inna din indallahil Islam. Menyeleweng daripada Islam ataupun satu ajaran baru, nama apa sekalipun bercanggah dengan Islam, mesti ditolak. Berkenaan Al-Yazidiyah ini terdapat kekhilafan di kalangan ulama dari segi punca kepada nama ajaran ini. Ada yang berpendapat mereka ialah pengikut pada Yazid bin Muawiyah yang mempersucikan Yazid. Yazid Muawiyah bin Muawiyah ialah khalifah Amawiyah yang kedua. Di zaman dia dibunuhnya dengan zalim akan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Peristiwa yang dikutuk oleh seluruh umat Islam, sama ada Sunni, bukan sahaja Syiah, Khawarij, semua kutuk peristiwa ini. Ada kalangan mengatakan ini kerana dia puja Yazid. Ada menyatakan mereka ialah pengikut Yazid bin Unaisah Al-Khariji yang pada mulanya menganut ajaran Khawarij. Ini yang menasabah, kemudian mencipta ajarannya sendiri. Ia berpendapat mereka ialah pengikut, ada yang berpendapat mereka ialah pengikut Yazid bin Unaizah, ada yang berpendapat dia ambil perkataan Yazid, nama kepada satu daerah di Parsi, di Iran. Yazd, daerah di Iran, nama Yazd, asal dia di situ, di Parsi. Ada yang berpendapat ia diambil dari perkataan Yazd bermakna raja atau Tuhan dalam beberapa pendapat yang lain. Mereka menganut suatu ajaran sesat yang diambil daripada beberapa ajaran Islam. Islam diambil juga, yang dicampur dengan ajaran agama Majusi, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Di antara ajarannya, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Lafaznya ialah asyhadu wahidallah Sultan Yazid Habibullah. Syahadah dia memang sesatlah. Yang kedua, berpuasa. Menurut ajaran mereka ada dua jenis puasa. Satu, puasa untuk orang-orang yang tertentu, iaitu 80 hari. Lama 80 hari puasa. Oh, kuat pada kita lagi. Dibahagi pada dua peringkat. Di peringkat pertama bermula daripada 20 hari bulan Oktober, pakai bulan awal putih. Dan peringkat kedua bermula daripada 20 hari bulan Mei. Artinya 40 hari lah.
Yang kedua, puasa untuk orang awam, orang biasa, iaitu 3 hari dalam setahun, iaitu 3 hari minggu pertama daripada bulan Oktober, hari Selasa, Rabu dan Khamis. Itu ajaran puasa dia. Kemudian semayang, iaitu menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Semayang nisfu Sa'ban, malam lain doa. Bersemayang dengan 5 semayang, bermula daripada maghrib sehingga subuh, yang dinamakan sembahyang Lailatul Qadar, yang menepati sembahyang setahun. Kemudian di sebelah paginya mereka berhadap kepada matahari ketika naiknya, semua matahari pula. Dan di sebelah petang berhadap kepada matahari ketika jatuhnya, sambil membaca amin 3 kali. Dan membaca tabarakallah wa din ahsanul khaliqin. Bacaan dia tu. Ini sesak belakang ni. Kemudian tersungkur ke bumi, mencium bumi dan melomorkan muka dengan tanah. Ada juga kalangan mereka yang memastikan sembahyang itu dengan membaca Fatihah dan ayat kursi. Beradong. Fatihah, ayat kursi dia baca. Dan cukuplah dengan sembahyang itu saja dalam setahun. Lepas tu dah sembahyang. Pengikut dia ni ramai di Iraq. Masih ada di Iraq. Jumlah yang besar juga. Ada satu daerah di Iraq pengikut Yazidiyah. Masih ada sekarang. Negeri lain tak ada dengar lah kita. Yang keempat, menunaikan zakat. Mereka mengambil 10% pada permulaan. Kemudian hendaklah diberi sekadar mampu. Lepas tu ikut suka. Yang pertama 10%. Lepas tu ikut suka. Ikut mampu. Bukan mampu, ikut suka. Yang kelima, menunaikan haji. Mereka menamakannya dengan Hari Raya Taubat dan Keampunan, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, yang menepati 33 sehingga 30 Julai. Yang menepati 23 sehingga 30 Julai, pakai bulan sendiri. Iaitu mereka berada di Bukit Hakari, yang ada mata air di sisinya yang mereka namakan air Zam-Zam. Ini di Iraq tempat ni. Kemudian menziarahi kubur Syekh Adi, ni pemimpin dia, yang dianggap oleh mereka sebagai Kaabah. Hari raya menurut Al-Yazidiyah, mereka mempunyai hari-hari raya yang banyak. Acak hari raya ni, raya dia. Satu, hari raya permulaan tahun, iaitu hari raya itu mestilah bermula pada hari Rabu awal tahun. Untuk menyambutnya mestilah menyembelih korban menurut qada masing-masing, dan masuk pada malam Rabu dan diambil berkat pada fajar hari raya. Hari ini dianggap hari ditabarkan Yazid sebagai raja pada tahun 60 Hijrah. Dia kait dengan Yazid. Oleh kerana hari raya ini berbetulan dengan hari dilahirkan Nabi Isa AS, maka ajaran ini dianggap terpengaruh dengan unsur-unsur agama Kristian. Ada juga orang berpendapat bahawa hari raya ini bertepatan dengan hari dilahirkan matahari menurut pendapat orang-orang Babylon. Babylon ni ialah negara semasa Nabi Ibrahim AS, negara sesat, Raja Namrud. Di hari raya ini, anak-anak perempuan dan pemudi-pemudi, perempuan muda mengumpulkan bunga-bunga dari berbagai-bagai jenis yang diikat dan disimpan selama 3 hari. Adapun orang-orang perempuan mereka meletakkan makanan di atas kubur untuk dimakan oleh orang-orang yang lalu di kalangan fakir dan miskin. Kalau daging haram, maka makanan pun haram juga. Orang pergi Mesir, orang lapar dia makan lah. Pada malam hari raya pula, perempuan-perempuan muda memakai pakaian yang baru dan mereka membanyakkan berjudi, bahasa Cina pula ni. Cina bukan Islam. Pada malam itu, dalam rumah-rumah dan di anjur-anjur rumah, dengan bertaruhkan telur yang dihias
dan duit. Taruh telur dengan duit. Banyak telur. Yang kedua, hari raya Murabbu'aniyah nama dia. Iaitu bermula pada 15 hari bulan Mei sehingga 20 hari bulan, di mana ahli-ahli agama mereka berjalan kaki ke kubur ketua agama mereka untuk berpuasa selama 3 hari. Kemudian mereka menyambung puasa di rumah supaya cukup 40 hari. Tak kali puasa ni. Yang ketiga, hari raya Korban, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, sama dengan kita. Ini keliru ni. Iaitu sama dengan hari raya Adha di sisi umat Islam. Mereka mewajibkan menyembelih korban kerana Nabi Ismail alaihissalam ditebuh dengan kibas ketika Ibrahim alaihissalam hendak mengorbankannya. Sebelum hari raya Korban, hendaklah menziarahi kubur ketua agama mereka dengan berdoa di sisinya supaya Allah menerima ibadat haji mereka. Yang keempat, hari raya Jamaiyah. Acak hari raya ni. Hari raya yang paling penting menurut agama mereka. Hari yang dianggap terpancung akidah agama mereka. Tidak dibenarkan pada hari ini menghampiri perempuan. Tetapi membenarkan kalau melarikan dengan pemeliharaan daripada ketua agama mereka. Awak lari dah apa? Banyak orang nak ikut. Tausiah agama membenarkan. Hari raya ini bermula pada hari 23 hari bulan Julai sehingga habis bulan. Dalam masa itu juga mereka menziarahi tempat-tempat suci agama mereka dan melakukan milih tari menari, kemudian ditutup dengan menyembelih lembu jantan. Dan mandi sehingga air yang mereka namakan air Zam-Zam. Pelik ajaran ni. Yang kelima, hari raya Balandah. Berlaku pada 20 hari bulan Oktober. Mereka menamakannya hari dilahirkan Syekh Adi yang menjadi ketua agama mereka. Hari raya ini disambut dengan menyalakan api di rumah-rumah pada waktu petang oleh tiap-tiap ahli keluarga. Yang keenam, hari raya Yazid. Berlaku pada tahun 24 Hijrah, iaitu dengan mereka berpuasa 3 hari, hari Selasa, Rabu dan Khamis pada bulan Oktober. Yang ketujuh, hari raya Ajwah, macam nama Pokemon. Ajwah, iaitu berlaku pada 7 bulan November, dengan menyediakan roti yang besar. Dia letakkan di dalamnya satu biji jenis biji-bijian. Dibahagikan kepada kaum keluarga. Sesiapa yang bernasib menerima bijian di dalamnya, maka dialah yang bertuah. Macam cabutan bertuah ni. Yang ke-8, hari raya Khadir Al-Hiyas. Berlaku pada hari Khamis bulan Disember, bertepatan pertengahan bulan Sya'ban, di mana di kalangan mereka ada orang-orang yang mendahulukannya dengan berpuasa 3 hari atau 1 hari. Ahli-ahli agama mereka mengunjungi kubur ketua agama dengan menyembah dan bersemayam. Ajaran ini juga mengharamkan benda di antaranya babi. Babi diharamkan. Tetapi mereka mengharamkan juga benda-benda yang dihalalkan, seperti daging yang jantan, kerana rupanya seperti merok. Ikan, kerana jasanya menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Ikan tak makan kita. Tak makan ikan haram. Kacang-kacang lendir, kerana asalnya daripada anjing, kata dia. Kijang, tak boleh makan kijang. Kita kijang. Kerana matanya seperti mata ketua agamanya. Di samping mereka mengharamkan beberapa perbuatan.
Di antaranya haram meludah ke atas bumi. Tak boleh ludah atas tanah. Mengharamkan masuk dalam masjid orang Islam. Sudah balik ya. Masjid orang Islam dia masuk. Haram. Mereka menganggap arak adalah suatu nikmat daripada Tuhan. Arak tak apa pula. Ni. Pelik ni. Mestilah menghormatinya secara memegangnya dengan kedua-dua belah tangan. Nak minum arak. Hormatkan arak tu. Mereka juga mempersucikan kubur ketua-ketua agama mereka yang dianggap wali. Untuk menziarahinya ditentukan beberapa adab yang mesti dipelihara, iaitu menanggalkan kasut, bernazar pada kubur, berbai'ah, ada bai'ah pula ni, dan menyatakan kesetiaan kepadanya. Mereka mengaku mengesahkan Allah. Mereka juga menyekutukan Allah dengan membesarkan nama-nama yang lain daripada nama-nama Allah, iaitu nama-nama pemimpin-pemimpin agama mereka. Mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah. Tidak mengingkarkan iblis dan syaitan dengan setegah-tegahnya. Iblisnya bukan jahat sungguh. Pelik ni. Menurut kata mereka, kalaulah Allah melantik ketua-ketua malaikat, maka Tawusul Malik dibiarkan kepadanya menjaga urusan membalas orang yang derhaka. Menurut mereka, Tawusul Malik itu ialah nama pada syaitan. Pelik, syaitan jadi ketua pula. Kalaulah kekuatannya tidak menandingi kekuatan Allah, kekuasaannya dan kebesaran tidaklah dia engkar untuk sujud pada Nabi Adam AS. Menandakan dia kuat pada macam Allah jugalah. Sebab dia berani tak sujud ke Adam. Tuhan suruh dia lawan Tuhan. Dan dia tidak takut pada Tuhan yang menjaga kebaikan dan tidak merasa gerun kepadanya. Ini hebatnya iblis ni, kata dia. Kitab-kitab suci mereka ada kitab suci juga. Yang pertama, Al-Quranul Karim dianggap kitab suci. Mereka mengambil mana-mana ayat dalam surah yang mereka sukai dan membuang mana-mana yang mereka tidak setuju, dan menganggapnya sengaja ditambah-tambah oleh orang-orang Islam. Ini kafir tengah-tengah ni. Kalau tak dia pun kafir dah. Yang kedua, kitab Rash. Terkandung di dalamnya berkenaan kejadian langit, bumi, laut-lautan, bukit buka, pokok, para malaikat, arah Adam dan Hawa. Yang ketiga, kitab Jalwah. Menurut kepercayaan mereka, kitab ini berada di sisi Tawus, kepala syaitan tadi, sebelum daripada diciptakan segala makhluk. Belum ada makhluk, ada dah Tawus ni. Dah Tawus bukan makhluk juga. Ni. Sedangkan menurut ahli sejarah, bahawa yang menulis kitab ini ialah seorang pemimpin agama mereka bernama Syamsuddin Hasan. Penulis kitab ini. Nama Molek Syamsuddin Hasan. PKP. Tetapi pengikut menganggap bahawa kitab ini juga daripada Tuhan. Terkandung di dalamnya pesanan Tuhan kepada hamba-Nya dan pesanan supaya mengikut Al-Quran dan agama-agama langit yang menepati sunnatullah. Kedua-dua kitab yang tersebut telah disebarkan pada tahun 1895 dalam bahasa Inggeris. Ini orang putih kerja lain ni nak sebarkan orang Islam. Sesatkan terjemah dalam bahasa Inggeris, nak sesatkan orang Islam. Kemudiannya dengan bahasa Arab pada tahun 1909. Kemudian dengan bahasa Kurdi pada tahun 1911. Jelas sekali bahawa kitab-kitab itu adalah ciptaan manusia, bukannya daripada Allah. Dan ternyata dengan sejelas-jelasnya akidah Yazidiyah bukan Islam, tetapi mencampur adukkan ajaran Islam, Kristian, Majusi dan lain-lain. Ketua-ketua agama Yazidiyah, ada ketua agama dia. Di antara pemimpin-pemimpin agama Yazid yang terkandung, yang disanjung dan menjadi rojokan kepada mereka ialah yang pertama, Syekh Adi bin Musafir. Syekh lah sebab Arab, tapi Arab kafir. Syekh Adi bin Musafir lahir pada tahun 1073 Masihi. Dia membawa tarikat yang bernama Tariqah Adawiyah.
Dia tarekat pula ni. Pengikutnya mendakwa dia tidak mati tetapi dia angkat ke langit. Yang kedua, Syekh Abdul Barakat. Namanya Sakhar bin Musafir, anak saudara pada Syekh Adi. Menurut pengikutnya dia dipilih dengan wasiat Syekh Adi. Yang ketiga, Syekh Adi bin Abdul Barakat yang bergelar Abul Mafakhir Al-Qudri. Yang keempat, Syekh Syamsuddin Abdul Hasan yang bergelar Tajul Arifin. Setengah daripada mereka menamakannya dengan Al-Hasan Al-Basri. Jadi keliru Hasan Basri, ulama tabi'in. Dia kata Hasan Basri, ini bukan, bohong. Menurut pengikutnya, dia beruzlah selama 6 tahun. Kemudiannya keluar memberkata Al-Ajwah daripada Tuhan. Seterusnya dia dibunuh oleh Raja Badruddin Lu'lu', pemerintah Mosul pada tahun 1944 Hijrah. Raja Islam, Raja Badruddin Lu'lu' yang mengatur Mosul, tangkap dan bunuh pemimpin agama ni. Yang kedua, Syekh Syarfuddin Muhammad bin Syekh Abdul Hasan. Dia mengganti bapanya yang telah dibunuh, tetapi pada tahun 655 Hijriah dia telah dibunuh oleh Sultan Izzuddin Al-Saljuqi, Turki ni. Sultan Turki bunuh dia. Yang keenam, Syekh Zainuddin Yusuf bin Syarfuddin Muhammad. Dia melarikan diri ke Mesir dan meninggal di sana pada tahun 725 Hijriah. Ini cerita tentang agama Yazidiyah. Wallahu a'lam. Ni tak ada tempat kita. Agama ni. Di Iraq ada. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang peristiwa peperangan Tabuk, perjalanan Nabi SAW ke Tabuk. Dalam perjalanan, Abu Dzar Al-Ghifari telah ditinggalkan kerana lambat. Akhirnya bertemu dalam keadaan berjalan seorang. Dan Nabi bersabda, kesian Abu Dzar, berjalan seorang, mati seorang, dibangkit seorang pada hari kiamat. Kita dah sebut minggu lepas, Abu Dzar ni ialah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia Bani Ghifar. Dia menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Bila dia dengar daripada adik dia yang balik daripada Mekah, Nabi sudah zahir, lalu dia pun siap berkalam pergi ke Mekah. Duduk kat Kaabah, nak tanya orang tak berani. Akhirnya jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kanak-kanak, masih muda. Kanak-kanak lah. Muda lah, mereka muda. Tak kanak-kanak sangat. Dia bisik dengan Ali. Betul ke ada sini orang kata pernah ada orang jadi Nabi? Jadi dia kata, ya. Senyap dah, nanti aku bawa. Dan dia kata, jangan buat orang nampak. Aku berjalan jauh, mau ikut aku. Ikut. Bila jumpa dengan orang, aku tengok ke dinding. Mau jalan. Seolah-olah kita tak kenal dua orang ni. Jalan-jalan jumpa dengan orang, saya nak dia pun tu ada kelain, buat kutik sapah. Dia pun jalan pula. Kerana masa tu Islam masih disembunyikan. Akhirnya berjumpa Nabi SAW. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi nak oyak ke orang, nak beritahu dia masuk Islam. Nabi kata bahaya, tak boleh lari. Dia kata tak apalah, dia kata. Dia pun duduk kat Kaabah, Abu Jahal, dia duduk ramai-ramai situ. Dia buat istihar, dia masuk Islam. Orang kafir pun takak dia, pukul, katok. Hampir nak pesang. Mari Abbas. Mari orang ni, kata jangan ni, dia ni orang Bani Ghifar. Bani Ghifar ni bahaya merapok tengah jalan.
Kalau mu bunuh dia nanti mu nak pergi berniaga di Syam, pokok ni akan sekat. Tu tak berani. Dan Abu Dzar dibebaskan. Bila Nabi berhijrah, dia berhijrah ke Madinah. Dia sangat setia dengan Nabi SAW. Ikuti Nabi di masjid tiap-tiap hari. Dalam masa ditegakkan negara Islam, kita dah baca minggu lepas, Nabi lantik orang ni lantik macam-macam jawatan. Ada jadi penglima, jadi pegawai daerah, jadi hakim, pemungut zakat, mengajar Quran. Jadi dia Nabi tak lantik apa-apa. Dia pun tanya Nabi, Rasulullah, pasal tak lantik saya. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa innaha la amanah, innaka la dha'if wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Abu Dzar, mu ni lemah. Kalau kau beri kamu sesak pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, bila orang minta jawatan, Nabi marah, Nabi murka. Tapi Abu Dzar, Nabi tak murka. Nabi nasihat itu saja. Memang nyata dia seorang yang lemah. Zaman pemerintahan Sayyidina Osman, kita baca minggu lepas, pada masa itu hasil negara melimpah ruah. Dalam Islam sudah ada zakat yang diwajibkan, sudah ada kharaj, sudah ada jizyah, dan ada sedekah. Dia nak letakkan sedekah ni macam wajib. Jadi orang-orang miskin ramailah sokong dia. Tak bolehlah nak wajibkan sedekah. Masa dia duduk di Syria, di Syam. Muawiyah tak tahan, tulis surat Sayyidina Osman. Tu dia balik Madinah. Sayyidina Osman balik Madinah. Balik Madinah, dia bawa ajaran dia pula. Jemaah panggil dia. Lepas tu dia minta izin untuk beruzlah, mengasingkan diri, tak bercampur dengan orang. Banyak dalam kitab-kitab, di antara kitab Turuq Hukmiyah Ibn Qayyim dan kitab-kitab lain, menyebut Sayyidina Osman membuang daerah Abu Dzar. Itu tak betul sebenarnya. Bila saya kaji, saya tahqiq, saya dapati bukan dibuang daerah, tapi dia minta untuk dia duduk jauh pada orang, beruzlah, mengasingkan diri. Dan berlakulah apa yang berlaku. Masa bini dia ada hajat sesuatu, tinggal dia mati seorang. Betul macam Nabi sebut, mati seorang. Di Rabzah nama tempat. Kubur dia di situ. Setelah hampir tiba di Tabuk, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, esok hari kamu tiba di Tabuk. Kamu tiba waktu duha. Sesiapa yang tiba, jangan lagi menyentuh airnya sehingga aku tiba ke tempatnya. Jangan ambil air, orang sapa dulu. Aku sapa. Arahan ini disampaikan kepada semua bala tentera. Mengikut satu riwayat, di waktu malamnya, Rasulullah SAW memberi amaran, berlaku angin kencang. Malam ni akan berlaku angin kencang. Angin padang pasir ni angin kuat, ribut. Unta-unta dan barang-barang hendaklah diikat dengan kuat dan hendaklah berada di tempat masing-masing. Jangan tinggal tepat. Unta kena ikat kemas. Barang-barang kena ikat, kena ribut sangat kuat. Amaran baginda sallallahu alaihi wasallam itu memangnya berlaku. Ini ramalan yang tepat lah. Ramalan cuaca hari ni kadang-kadang tak jadi. Ini ramalan Nabi tepat berlaku. Ada seorang sahabat yang tidak mengikut arahan, dibawa angin ke Bukit Taib. Kuat anginnya, angkat orang. Dia terbang sahabat ke Bukit Taib, jauh. Dia hanya bertemu rakan-rakan mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah. Tak temu dengan orang, sesat. Dalam perjalanan Nabi dan sahabat balik ke Madinah, baru jumpa dengan jalan, jumpa dengan dia. Banyak hari jugalah. Berletihlah. Bilal bin Rabah ditugaskan untuk mengejutkan mereka apabila tiba waktu subuh.
dalam perjalanan berhenti rehat, Nabi tugaskan Bilal supaya bangunkan orang waktu subuh. Tiba-tiba Bilal juga tertidur dan mereka bangun mendengar takbir Abu Bakar. Kemudian diikuti takbir Umar bin Khattab setelah matahari memancar. Berjalan letih berjalan, Nabi pun letih juga. Kejut-kejut, matahari naik. Dengan bila-bila pun tak kejut juga, matahari naik. Rasulullah SAW bertanyakan Bilal. Bilal menjawab, saya juga mengalami tertidur seperti apa yang dialami oleh orang lain. Kata Bilal, saya pun tidur juga. Dengan Nabi-Nabi bertidur. Ini Allah Ta'ala nak jadikan supaya lepas waktu qadha sembahyang. Jadi hukum. Rasulullah SAW menunaikan salat subuh setelah matahari naik. Nabi pun berlaku. Sembahyang subuh. Orang tua kata subuh gajah. Subuh gajah ni sengaja tak bangun. Itu tak betul. Ini memang tertidur sungguh. Perkara yang berlaku untuk menjadi pengajaran qadha salat apabila tertidur. Mengikut satu riwayat yang lain, peristiwa ini berlaku dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Kata ulama, masa ni belum sampai Tabuk, ada ulama kata perjalanan pulang. Hadis ini jadi khilaf ulama. Berhubung mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sebab hadis ini menyebut orang meninggalkan sembahyang dengan tidak sengaja. Tengah sembahyang tak sengaja, sahabat dia tertidur, lupa dan sebagainya, wajib qadha di luar waktu. Bagaimana orang tinggal sembahyang dengan sengaja? Jumhur ulama mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan wajib qadha juga. Kalau orang tinggal sembahyang dengan sengaja, berdosa. Kena bertaubat. Berdosa besar, kena bertaubat dan wajib qadha. Mazhab Zahiri, ada mazhab Zahiri, Daud Zahiri, dan seperti Ibn Hazmin dan lain-lain, golongan Al-Zahiriyah, ini ulama juga, mengatakan orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja dosa besar, tidak qadha. Kerana Nabi qadha ni kerana tertidur. Mazhab Pak mengatakan kalau hutang duit dengan orang kena bayar, hutang Tuhan kena bayar lah. Tinggal sembahyang dia adalah hutang. Jadi pendapat jumhurul ulama mazhab Pak mengatakan orang tinggal sembahyang dengan sengaja pun wajib qadha juga. Mazhab Zahiri berpandukan hadis ni, tertidur, lupa, dosa besar, tetap dosa besar. Kalau mazhab Hambali lagi kerah. Mazhab Hambali ni pegangan Wahabi lah. Tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir. Di sisi kebanyakan ulama, tinggal sembahyang dengan sengaja dosa besar, tak jadi kafir, kecuali kalau dia mengatakan sembahyang tu tak wajib, tak jadi kafir. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, betul ke awak kata orang tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir? Imam Ahmad kata iyalah, kerana Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir. Nabi kata begitu. Imam Syafi'i tanya dah, nak masuk Islam macam mana? Imam Ahmad kata dia sembahyang jadi Islam lah. Imam Syafi'i kata syarat sah sembahyang Islam. Dia sembahyang dia kafir, sembahyang dia tak sah, nak masuk Islam macam mana? Senyap Imam Ahmad tadi nak jawab. Jadi nyatalah bahawa tinggal sembahyang dengan sengaja ni dosa besar, kecuali dia kata sembahyang tak wajib, baru jadi kafir. Jadi kafir. Kecuali dia jahil. Kalau dia jahil, kena ajar dia. Tak boleh orang Islam kata sembahyang tak wajib. Apabila tiba di tempat mata air Tabuk, didapati airnya terlalu lemah dan keluar terlalu sedikit. Mata air sikit, tengok padang pasir, orang ramai. Setelah disiasat, didapati terdapat mereka yang yang tidak mematuhi arahan Rasulullah SAW.
menyebabkan kemurkaannya, Nabi sangat marah. Nabi kata jangan minum lagi bila siapa belaka. Ada hak tak tahan dah pergi minum dah. Dalam ramai-ramai tu ada lah hak curi pergi minum. Sahabat Nabi belaka buat silap. Nabi sangat berka, menyebabkan mata air jadi lemah. Orang ramai. Dan Rasulullah SAW mengumpul air yang sedikit itu lalu membasuh mukanya. Mengikut satu riwayat, dipacuk anak panah. Tiba-tiba menjadi banyak. Jadi banyak. Mukjizat Nabi. Nabi ambil panah, pacuk panah, keluar mata air. Jadi banyak. Boleh ramai-ramai. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, yusiku in talat bika hayah antara ma huna mali'un jinanan. Wahai Mu'adz, jika umurmu panjang, kamu akan melihat di sini dipenuhi kebun-kebun. Memang sekarang ni jadi kebun di Tabuk ni. Masa tu padang pasir. Berlaku subuh jadi kebun, jadi subur. Tabuk ni satu daerah baru, bandar di Saudi, sepadan Jordan. Sebenarnya perjalanan yang jauh ini banyak peristiwa-peristiwa yang mencabar iman dan mukjizat, yang menambahkan lagi keyakinan orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersedia menghadapi kesusahan dunia demi kemenangan di hari akhirat yang kekal abadi. Ketibaan di Tabuk. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad SAW, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yakni dari nikmat dunia yang disebut dalam ayat yang terdahulu, iaitulah nafsu pada perempuan, harta benda yang banyak, binatang-binatang ternakan, tanaman, kebun dan sebagainya, yang menjadi minat manusia di atas dunia ini. Tuhan kata di sana ada lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniai isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Iaitu orang-orang yang berdoa. Hamba-hamba yang mendapat nikmat itu orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Iaitu orang-orang yang sabar, yang bersifat benar, yang tetap taat, yang menepekahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Ini sifat-sifat hamba-hamba yang mendapat nikmat yang dijanjikan itu.
Ayat yang dibaca ini bersambung dengan ayat yang dibaca minggu lepas. Allah Ta'ala hiaskan manusia, zuyyina linnas hubbus syahwat. Dihiaskan manusia itu kasih kepada benda yang diingini oleh hawa nafsu. Minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang dihimpun, minad dhahbi wal fiddah, emas dan perak, duit, barang hiasan, wal khailil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang cantik indah, kuda, kereta dan sebagainya, wal hars, dan tanaman, macam jenis tanaman. Zalika mata'ud dunya, itu semua ialah nikmat dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah yang terbaik menjadi tempat tinggal kesudahan kita, balasan pada kita. Sekiranya nikmat itu digunakan dengan cara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tentang perempuan disebut oleh Nabi dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang saleh lebih baik dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis, tunkalul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadaka. Dia kahwinkan perempuan itu kerana rupa parasnya, kerana kedudukannya, martabatnya, kerana keturunannya, kerana hartanya. Utamakan yang beragama, puas hatimu. Kalau pilih yang agama, yang patuh pada agama, hatimu puas. Itu juga harta digunakan untuk agama, dapat nikmat yang disebut ayat yang dibaca tadi, yang kemudian ini. Kenderaan digunakan untuk agama, tanaman digunakan untuk agama, nafkah yang wajib, tolong orang, dan berbagai kebajikan. Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum, katakan wahai Muhammad, adakah suka aku nak ceritakan kepada kamu yang lebih baik daripada itu semua? Dan perkara yang disebut tadi, segala nikmat itu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, dia sediakan untuk mereka yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang mengikut perintah Allah, yang meninggalkan larangannya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa, sungai-sungai air madu, sungai air susu, sungai air buahan. Disebut arak. Arak tu buahan lah. Tak memabukkan. Tak payah. Timba-timba yang bertali, susah-susah, pakai air dan sebagainya. Diambil dengan mudah, penuh dengan nikmat. Kekal di dalamnya, khalidina fiha, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Dari segi haid, nifas tak ada lagi. Kencing berak tidak ada lagi. Segala yang kotor tak ada lagi. Segala sifat yang jahat tak ada lagi. Dalam surga. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak terlintas dalam hati manusia. Disebut dalam hadis, orang yang paling kurang, kecil, sedikit nikmatnya, Tuhan beri nikmat syurga. Tuhan kata mau fikir nak apa, dia pun fikir. Fikir-fikir, Tuhan beri hak dia fikir tu. Fikir lagi. Mu nak macam mana? Dia fikir lagi. Dia tengok-tengok, fikir nak lagi. Fikir lagi. Akhir kajian Tuhan, tak larat nak fikir dah. Itu paling sikit nikmat dia. Wa ridwanun min Allah, keredaan Allah yang paling besar sekali daripada nikmat. Yang paling besar ialah mendapat keredaan Allah, lebih besar dari syurga lagi.
Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang diterima oleh Allah dihuraikan dalam ayat yang berikut. Ayat selepas itu, alladzina yaquluna rabbana, ialah mereka yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Iaitulah mereka beriman pada Allah Ta'ala, beriman dan menunaikan tuntutan-tuntutan iman, amal yang saleh, amal yang baik, meninggalkan kejahatan, melawan hawa nafsu. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Bukan tak berdosa, manusia ada dosa, tapi Tuhan buka pintu istighfar. Selagi nyawa belum sampai ke halkom, selagi matahari belum naik dari arah barat, pintu taubat itu terbuka. Jangan putus asa. Orang beriman tak boleh putus asa. Bila nyawa sampai ke halkom, matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup, tak boleh taubat lagi. Mereka yang beristighfar pada Tuhan, wahai Tuhan ampuni dosa-dosa kami, wa qina azaban nar, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Minta Tuhan pelihara daripada azab neraka. Tuhan ajar ni, doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Kalau ada kita tasawuf kata tak ditakutkan neraka lah, itu tak betul. Tasawuf tu salah, kononnya berani sangat. Itu tak betul. Tasawuf tu silap, tinggi sangat. Tasawuf tak betul. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak boleh tinggi pada Quran. Mesti ikut Quran. Kalau berlawan dengan Quran tu, itu selajuk dah tu, selajuk. Dihuraikan lagi as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang sabar mengerjakan taat. Nak semayang, nak puasa, nak sedekah, nak apa, ujian banyak. Bersabar menghadapi ujian itu. Sabar menghadapi taat, meninggalkan yang haram, melawan hawa nafsu. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Sabar menghadapi ujian dalam dunia, kesakitan dan sebagainya. Wassadiqin, dan orang-orang yang benar, yang percaya, betul percayanya, betul imannya, walau tak nampak Tuhan, percaya ke Tuhan, percaya sungguh. Yang benar. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah, taat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Wal munfiqin, yang membelanjakan harta-harta mereka seperti yang disuruh. Bila nafkah pada anak isteri, mengadakan hubungan silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat, menolong keluarga yang susah, menolong sahabat anda yang susah, menolong mereka yang berhajat, tolong orang, menyumbangkan harta, ada kemampuan tolong orang. Yang wajib dibuat, yang sunat dibuat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang beristighfar di waktu sahur. Di sini waktu dia sebut waktu sahur. Menunjukkan waktu sahur tu ada kelebihan. Beristighfar waktu sahur disebut dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhir fayaqulu hal min sa'ilin fa'atiyah wa hal min da'in fa'astajib lah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Hadis ni Nabi kata, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia, 7 langit, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tepat, Tuhan tak tepat macam makhluk, tidak. Turun yang layak dengannya, layak kebesarannya. Tiap-tiap malam, separuh yang akhir. Separuh yang akhir tu barangkali dalam pukul 3 kot. Bagilah pukul 7 sampai pukul 6. 7 jatuh matahari, pukul 6 subuh. Bagi 3.
Jadi 1/3 yang akhir itu Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan berfirman, adakah orang yang berdoa, aku terima doanya. Adakah orang yang beristighfar, aku terima istighfarnya. Ada orang yang minta ampun, aku ampunkan dosanya. Dengan sebab itu Nabi mengakhiri witir pada akhir malam. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu witir, gasa, suka witir, gasa. Adakah mesti kita akhirkan tahajud dengan witir? Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mesti akhir dengan witir. Dia pegang zahir hadis ini. Ada ulama mengatakan sunat saja. Kepada mereka yang mengatakan wajib witir, kalau mai witir semayang peluk kena witir sekali lagi. Ada ulama kata tak ada 2 kali witir satu malam, tak ada. Ada ulama kata kalau witir pun semayang lain pun tak ada masalah. Ada ulama kata tak, mesti akhir kena witir. Itu khilaf, masalah khilafiyah kalangan ulama. Apa yang penting ialah 1/3 yang akhir. Waktu diperkenankan doa, diperkenankan istighfar. Waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Mengapa waktu ni waktu yang sangat ikhlas, tak ada masa nak tunjuk orang tidur belaka masa itu. Kita dengan Tuhan saja. Yang sangat ikhlas. Sebab itulah waktu ni sangat diberkati oleh Allah. Itulah tafsir ayat. Wallahu a'lam. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin.